Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Pada petang 15 Disember 2023, seorang lelaki dikhawatiri lemas selepas dilihat terkapai-kapai meminta pertolongan di tengah laut oleh pengunjung di pantai Tanjung Ru, Langkawi. Polis menerima maklumat berhubung kejadian itu daripada orang awam melalui panggilan kecemasan MERS 999 yang memaklumkan ternampak kelibat orang sedang terkapai-kapai meminta tolong di tengah laut berhampiran hujung pantai Tanjung Ru sebelum dipercayai tenggelam. Pemanggil memaklumkan bahawa dia datang ke pantai Tanjung Ru untuk berkemah dan ternampak mangsa berjalan di pesisir pantai sebelum masuk ke dalam air untuk berenang sebelum menjerit meminta tolong. Mangsa kemudiannya terus tenggelam di laut pada pukul 6.06 petang. Hasil pemeriksaan awal di sekitar lokasi kejadian mendapati terdapat sebuah kereta jenis Proton Satria yang tidak bertuan dan tidak berkunci serta terdapat barangan peribadi, kunci kereta dan kad pengenalan dipercayai milik mangsa. Ketua Polis Daerah Langkawi ACP Syariman Asyari berkata mangsa dikenali sebagai Muhammad Khairi Syahari berusia 32 tahun yang beralamat di Jitra, Kedah merupakan seorang pekerja di sebuah kedai emas di pulau berkenaan. Beliau berkata operasi mencari dan menyelamat SAR telah digerakkan yang disertai oleh 40 pegawai dan anggota polis, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM. Operasi tersebut kemudian ditangguhkan pada jam 10 malam. Polis telah menghubungi keluarga mangsa dan mengesahkan bahawa mangsa yang menggunakan kereta milik kakaknya itu baru sahaja mula bekerja di Langkawi. Operasi mencari disambung semula pada pagi keesokannya 16 Disember. Pada pukul 6.55 petang, mangsa telah ditemui meninggal dunia akibat lemas. Mangsa ditemukan kira-kira 250 meter dari tempat dia dipercayai lemas dan pengecaman mayat telah dibuat oleh ibunya. Mayat mangsa telah dihantar ke unit forensik Hospital Sultanah Maliha, Langkawi untuk proses bedah siasat dan kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Operasi mencari dan menyelamat yang disertai 46 pegawai dan anggota polis, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia serta Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia ditamatkan sepenuhnya pada pukul 7.05 malam. Pada masa sama, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Langkawi yang terlibat dalam operasi pencarian mangsa turut mengucapkan takziah buat seluruh keluarga Allahyarham. APM menerusi Facebook rasminya berkata mangsa lemas selepas dihanyutkan arus deras ketika mandi di pantai tersebut. Mangsa merupakan anak bongsu dari 3 beradik dan sempat menghadiahkan ibunya dengan sekeping emas yang dibeli hasil gaji pertama sebelum kejadian tragis meragut nyawa itu. Dia memberi hadiah itu kepada ibunya Khalijah berusia 68 tahun yang dibeli selepas menerima gaji pertama bekerja sebagai eksekutif runcit di sebuah kedai emas di lapangan terbang antarabangsa Langkawi. Khalijah berkata Allahyarham anaknya yang dipanggil adik itu amat manja dan rapat dengan keluarga termasuk 2 kakaknya. Dia tidak pasti berat sebenar kepingan emas yang diberikan itu tetapi itulah kenangan terakhir mereka. Khalijah yang juga ibu tunggal selepas kematian suami 4 tahun sebelum itu mendapat tahu tragedi menimpa Muhammad Khairi selepas anak sulungnya menerima panggilan daripada polis pada jam 6.15 petang hari kejadian. Mereka sekeluarga terkejut mendengar berita mengatakan dia tenggelam dan hilang ketika mandi di pantai Tanjung Ru. Selain polis meminta pengesahan berkaitan kereta warna kuning yang ditemui berhampiran kawasan kejadian. Anaknya itu tiada masalah kesihatan, malah dia dengan suara ceria ada menelefonnya sebaik tiba di pantai Tanjung Ru untuk mandi berseorangan kira-kira 5.45 petang. Pada lewat petang 18 Februari 2023, seorang pelajar kejuruteraan penerbangan Malaysian Institute of Aviation Technology UniKL MIAT dikhawatiri lemas di pantai Tanjung Ru, Langkawi ketika sedang mandi manda di pantai itu bersama rakannya. Ketua Polis Daerah Langkawi ACP Syariman Asyari berkata bilik gerakan Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Langkawi menerima panggilan mengenai kejadian menimpa Muhammad Fahmi Hafizi Zulkifli berusia 20 tahun pada pukul 7.20 malam. Beliau berkata
berkata siasatan awal mendapati dalam kejadian jam 7 petang itu, mangsa serta beberapa rakannya sedang berenang di pantai itu sebelum dipercayai lemas dan mangsa cuba diselamatkan rakan-rakan serta pelancong namun gagal kerana arus air kuat. Mangsa yang beralamat di Langgar Alur Star itu bersama rakan-rakannya dikatakan baru 2 minggu berada di pulau pelancongan berkenaan bagi menjalani latihan industri. Kejadian tersebut dipercayai berlaku ketika mangsa bersama 10 rakannya mandi di situ dalam keadaan air laut pasang dan cuaca berangin. Kesemua mereka dikatakan pergi ke pantai itu untuk aktiviti perkemahan melibatkan 21 orang kesemuanya. Operasi mencari dan menyelamat dijalankan sepasukan 57 pegawai dan anggota polis, Jabatan Bomba dan Penyelamat, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Angkatan Pertahanan Awam dan Rela. Operasi ditangguhkan pada pukul 12 tengah malam. Pada keesokannya, mangsa ditemukan meninggal dunia akibat lemas. SCP Syariman Asyari berkata mayat Muhammad Fahmi Hafizi Zulkifli dijumpai terapung oleh pasukan penyelamat di kedudukan mangsa dilaporkan hilang iaitu lebih kurang 50 meter dari pantai pada pukul 1.24 tengah hari. Mayat dicamkan oleh ibu saudara dan sepupu mangsa. Pengesahan kematian dibuat oleh kaki tangan perubatan. Mayat telah dirujuk ke unit forensik Hospital Sultanah Maliha, Langkawi untuk bedah siasat. Operasi mencari dan menyelamat hari kedua itu melibatkan seramai 69 anggota dan pegawai terdiri dari Polis Diraja Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia serta Angkatan Pertahanan Awam. Jenazah mangsa kemudian dituntut oleh ahli keluarganya untuk dikebumikan selepas selesai proses bedah siasat dilakukan. Sesungguhnya ajal maut itu adalah rahsia Allah dan lemas itu hanyalah asbab kepada kematian. Namun tidak salah jika kita berwaspada ketika melakukan aktiviti riadah membabitkan air kerana banyak kemungkinan boleh terjadi. Salam takziah kepada kedua-dua keluarga mangsa. Sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Allahyarham Muhammad Khairi Sya'ari dan Allahyarham Muhammad Fahmi Hafizi Zulkifli. Semoga roh mereka dicucuri rahmat dan dimasukkan ke dalam golongan hamba-Nya yang beriman. Sekian.